Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 53 hingga ayat 59 surah An-Nisa bahagian ketiga. Kepercayaan terhadap salib. Dalam ayat ini yang ditekankan perhatian ialah terhadap keburukan-keburukan yang telah dilakukan oleh orang Yahudi. Al-Quran menjelaskan bahawa kaum Yahudi kerana mempertahankan kedudukannya telah melakukan kekejaman terhadap Nabi-Nabi Allah. Mereka telah memfitnahkan Yahya sehingga ditangkap dan dibunuh oleh penguasa. Kemudian mereka telah memfitnahkan Zakaria pula, ayah dari Yahya, sehingga Nabi yang tua itu mati dibunuh. Kemudian mereka memfitnahkan pula Nabi Isa Al-Masih. Mereka katakan kepada pihak penguasa Romawi bahawa dia hendak mendirikan suatu kekuasaan baru guna menggantikan kekuasaan Romawi. Padahal bangsa Yahudi waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi. Imam besar mereka yang bernama Caiaphas, mereka katakan bahawa kedudukannya tergoncang sejak munculnya Isa Al-Masih, sebab memang kedatangan Al-Masih terang-terang mengajak orang Yahudi supaya kembali pada hukum Taurat yang sejati, yang setitik pun tidak boleh diubah. Sedang di waktu itu agama ajaran Musa hanya tinggal menjadi buah bibir saja. Agama tinggal mempertahankan yang tertulis, tetapi tidak memperdulikan isi dan maksud. Pernah orang Yahudi membawa seorang perempuan yang dituduh berbuat zina ke hadapan Al-Masih, lalu diminta kepadanya supaya dia menentukan hukum kepada perempuan itu menurut Taurat. Siapapun yang ada pada waktu itu sudah tahu bahawa hukuman perempuan berzina itu menurut Taurat ialah direjam dengan batu sampai mati. Mereka minta dijalankan hukuman itu seketika itu juga. Lalu Nabi Isa menjawab bahawa hukuman itu memang patut dijalankan. Tetapi orang yang akan melakukan hukuman itu hendaklah orang yang tidak pernah berbuat satu dosa pun. Akhirnya perempuan itu tidak jadi dihukum, kerana tidak ada di antara yang hadir itu yang merasa dirinya tidak pernah berdosa. Satu kali pernah beliau dipancing-pancing tentang bayaran pajak kepada Kaisar Romawi. Wajibkah dibayar atau tidak? Beliau tahu bahawa beliau sedang dipancing. Kalau ada perkataan beliau yang akan menunjukkan tantangan kepada pemerintah yang berkuasa, tapi beliau menjawab, berikanlah hak Kaisar kepada Kaisar dan berikanlah pula hak Allah kepada Allah. Sebab itu, usaha untuk menjerumuskan beliau tidaklah berhasil. Tidak ada jalan lain melainkan tinggal satu, iaitu memfitnahkannya kepada yang berkuasa. Mereka datang menjilat Pilatus dan Herodus, menuduh Isa hendak jadi raja Yahudi, dan beliau dituduh mengacaukan masyarakat Yahudi. Mereka usulkan supaya Al-Masih dihukum. Hukumannya ialah salib. Dalam Injil sendiri dibayangkan bahawa Pilatus simpati kepada Al-Masih. Beliau memandang tidak ada kesalahannya yang patut dihukum. Tetapi kaum Yahudi tetap mengemukakan alasan-alasan yang dicari-cari supaya hukuman itu dijalankan. Artinya agar mereka diberi izin melakukan hukuman itu terhadap Isa Al-Masih. Mereka telah haus darah setelah maksud mereka memfitnah Yahya dan Zakaria dahulu berhasil. Tetapi setelah maksud itu hendak dilakukan pula kepada Isa Al-Masih, meskipun segala sesuatu telah diatur, namun Al-Masih diselamatkan Allah. Beliau diangkatkan dari tempat itu dan dibawa pada tempat yang lebih selamat. Sedangkan kepada manusia biasa, sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution, Allah dapat mengangkatnya dari bahaya akan dibunuh komunis pada 30 September
Betapa lagi terhadap seorang Nabi yang besar, Isa Al-Masih. Lantaran itu, maka pendakwaan orang Yahudi bahawa mereka telah berhasil membunuh Al-Masih adalah semata-mata hanya buat memuaskan hati mereka saja, tidak mempunyai fakta dan bukti yang terang dan nyata. Apabila orang Islam membaca dan memahamkan ayat ini, bertambahlah hormat mereka kepada Nabi Allah Isa anak Maryam, kerana kelepasan beliau daripada kepunyaan orang-orang yang disuruh menangkapnya itu benar-benar suatu mukjizat. Bila membaca ayat itu, orang-orang Islam teringat akan mukjizat Nabi Ibrahim. Walaupun api telah dinyalakan dan beliau telah dilemparkan ke dalam api nyala itu, namun beliau tidak mati terbakar, tetapi dikeluarkan Allah dengan selamat. Dan bila membaca riwayat ini, orang Islam teringat Nabi Yunus. Walaupun beliau telah ditelan oleh ikan paus yang besar sampai 3 hari lamanya dalam perut ikan, namun beliau diangkatkan Allah juga dari dalam bahaya itu dan keluar dengan selamat. Bila membaca ayat ini, orang pun teringat akan mukjizat Nabi Muhammad. Rumahnya telah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, berpuluh-puluh orang banyaknya. Namun beliau diangkatkan Allah juga dengan selamat dari tempat itu sehingga lepas dari kepungan. Demikian juga seketika beliau bersama dengan Abu Bakar bersembunyi dalam gua di puncak Gunung Sur. Meskipun musuh-musuh itu telah mengelilingi tempat persembunyian itu, sehingga kalau mereka menekur sedikit saja akan kelihatan beliau oleh mereka, bahkan kaki-kaki mereka kelihatan oleh Rasul, namun beliau selamat juga terlepas dari kepungan itu. Demikianlah orang Islam memikirkan tentang maksud jahat penyaliban Isa Al-Masih setelah disebutkan dalam ayat-ayat ini dalam Al-Quran. Tetapi orang Kristian tidak mau terima kalau Nabi Isa tidak dikatakan mati di atas kayu. Rukun agama yang pertama, sehingga barang siapa yang tidak mau beriman, tidak mau percaya bahawa Nabi Isa disalib, maka orang itu terhitung orang yang sesat jalan dan di akhirat kelak akan binasa masuk neraka. Dan barang siapa yang menerima kepercayaan itu sebagaimana yang telah digariskan oleh gereja, orang itulah yang akan selamat, yang akan mencapai kerajaan Allah yang di syurga bersama Yesus dan rasul-rasul dan orang-orang suci. Lantaran itu amat beratlah mereka rasa apabila Al-Quran menafikan tersalibnya Al-Masih. Lantaran menafikan salib itu, maka Al-Quran adalah satu kitab yang palsu dan agama Islam adalah agama yang jahat. Agama orang pandir dan orang goblok. Dan orang Islam itu masih dihitung belum beragama, belum beradab, masih biadab. Oleh sebab itu, umat Islam itu wajib diajar dan dididik kembali, walaupun dengan kekerasan sampai dia mengaku bahawa Isa Al-Masih memang naik tiang salib dan mati di atasnya. Untuk menginsafkan ini, kalau perlu diadakan perang salib sebagai terjadi dalam abad ke-11 sampai ke-13 Masihi, atau dengan menjajah negeri-negeri Islam setelah perang salib gelombang pertama itu gagal dan kalah, atau melanjutkan dengan perang salib moden setelah negeri-negeri Islam itu dapat membebaskan diri dari penjajahan Barat. Dalam penutup Kongres Misi Kristian di Lucknow pada tahun 1911 telah diucapkan satu doa Kristian, Ya Tuhan, yang kepadamu dunia Islam sujud 5 kali sehari dengan khusyuk. Lihatlah dengan rasa kasih sayang kepada bangsa-bangsa yang beragama Islam itu. Berilah mereka keselamatan dengan perantaran Tuhan Yesus. Amin. Kepercayaan Kristian terhadap salib Al-Masih. Dengan diberi belanja besar dari kerajaan-kerajaan besar Kristian, baik negara-negara Eropah Barat atau Amerika, zending dan misi Kristian telah bertebaran di negeri-negeri Islam.
khususnya di tanah air kita Indonesia yang penduduknya 90% beragama Islam. Di gereja-gereja, di radio, di televisi dan di mana saja ada kesempatan, yang terlebih dahulu ditonjolkan ialah pokok pertama kepercayaan Kristian bahawa Al-Masih mati di atas tiang salib. Pokok pertama kepercayaan mereka ialah salib. Kedua barulah Trinitas, iaitu bahawa Tuhan itu adalah satu dalam tiga dan tiga dalam satu. Adapun kepercayaan yang lainnya adalah urutan belaka dari pokok percayaan yang dua ini. Kita tonjolkan hal ini sesudah kita yang beragama Islam dapat mengetahui perbezaan kepercayaan Kristian dengan pokok ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pokok ajaran itu ialah kalimah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Akidah Islam dijelaskan bahawa Allah itu ialah ilah, iaitu sebagai pencipta dan penguasa, dan Allah itu adalah Rabb, iaitu pengatur, pendidik dan pemelihara. Oleh sebab dia yang mencipta, maka kepadanya sajalah wajib mengucapkan syukur dan terima kasih. Satu pencipta, oleh sebab itu satu pula lah yang disembah dan dipuja. Tidak layak kalau kita mengakui yang mencipta alam adalah Allah Ta'ala, lalu yang dipuja pula yang lain selain daripada Allah. Islam menyeru musyrikin Arab zaman dahulu dan musyrikin zaman sekarang supaya menghindarkan penyembahan kepada berhala, batu, kayu dan kubur dan sebagainya. Dan Islam pun menyeru kepada ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani supaya kembali kepada pokok ajaran agama mereka yang pertama, iaitu menyatukan pemujaan dan penyembahan kembali kepada Allah saja, tidak diduakan atau dilebihi. Tetapi orang Kristian tidaklah dapat menerima seruan ini, kerana mereka telah menetapkan satu kepercayaan yang wajib, dimulai dengan pengakuan, dengan mempercayai dan meyakini bahawa Nabi Isa mati disalib. Kerana mati disalib, Isa ini adalah pintu bagi rentetan kepercayaan yang telah disusun selanjutnya. Menurut ajaran itu, sebagaimana yang telah kita dengar dari misi dan zending mereka, bahawa semuanya ini berasal dari dosa Adam. Adam dan isterinya Hawa telah berdosa besar sebab telah memakan buah yang terlarang. Oleh sebab memakan buah itu, maka Adam dan Hawa dan seluruh keturunan mereka menjadi berdosa. Ini dah yang dinamai kepercayaan dosa waris. Lantaran dosa ini, maka Adam dan keturunannya turun-temurun menjadi berdosa dan akan masuk dalam hidup sengsara di akhirat. Anak keturunan Adam berdosa belaka sebab dosa Adam itu. Kesalahan Adam itu telah mendatangkan bingung yang amat besar bagi Tuhan. Sebab Tuhan itu mempunyai dua sifat. Pertama, adil. Kedua, belas kasih. Maka kalau demi keadilannya, dia menghukum dosa Adam itu, berlawanlah ia dengan belas kasihnya. Dan kalau mereka tidak dihukum kerana belas kasih, berlawan pula dengan sifat adilnya. Lama sekali, memakan waktu beribu tahun, Tuhan bingung di antara sifat adil dan sifat kasih, sampai Tuhan itu menyesal sebab telah menjadikan manusia di atas bumi sampai duka cita hatinya. Kejadian pasal 6:6. Akhirnya setelah berlalu beribu tahun, didapatlah keputusan itu. Keputusan itu ialah bahawa dia sendiri datang ke dunia, tetapi dalam penjelmaan sebagai anaknya, iaitu dengan jalan melalui masuk rahim seorang anak perempuan suci dari keturunan Adam juga, bernama Maryam. Sesampai dalam rahim peranakan anak perempuan itu, bersatulah Tuhan dengan anak yang ada dalam kandungan itu. Kemudian setelah Tuhan bersatu dengan anak itu, maka anak itu pun lahirlah ke dunia.
Lantaran dia lahir dari seorang manusia, maka dia adalah insan sempurna. Dan oleh kerana Tuhan menjelma dalam dirinya, maka dia pun Tuhan yang sempurna pula. Sebab dia adalah Tuhan. Dan dia adalah anak Tuhan. Anak itu adalah Tuhan yang sejati, sebagaimana Tuhan pun adalah anak yang sejati. Dan dia itu adalah suci dari segala dosa yang ada pada Adam. Maka dia berkorban, mati disalib untuk menebus dosa semua manusia yang telah mereka warisi dari dosa Adam itu. Dengan penderitaannya itu, ditebuslah dosa sekalian manusia. Ini dijelaskan oleh Yohanes pada kirimannya yang pertama. Ialah menjadi korban perdamaian kerana segala dosa kita, bukannya kerana dosa-dosa kita saja, melainkan kerana dosa seisi dunia itu juga. Yohanes 1:2. Dalam kepercayaan ini dijelaskan lagi bahawa setelah Nabi Isa itu mati selama 3 hari, beliau pun bangkitlah dari dalam kuburnya. Setelah bertemu beberapa waktu lamanya dengan murid-muridnya dan meninggalkan beberapa pesan kepada mereka, beliau pun berangkat naik ke syurga. Lukas 24:51. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16:19. Dan dia pasti akan turun kembali ke dunia ini. Oleh sebab itu, tentang kepercayaan kepada Nabi Isa mati disalib itu adalah kepercayaan mutlak Kristian. Berkata Dr. J. Westcool dalam bukunya Fragmento Apologetica, halaman 146 dalam bahasa Indonesia. Mati dan hidup gereja Kristian bergantung dari Injil kebangkitan ini. Seandainya Yesus Kristus itu tidak bangkit dari tengah-tengah orang mati, maka saksi Kristian itu akan merupakan saksi-saksi palsu, serta Kristian itu iman tanpa dasar. Seorang Zending Kristian yang kenamaan di permulaan abad kita ini, Dr. Zwemer, menulis dalam bukunya As-Sirul Ajib fi Fakrish As-Salib, iaitu rahsia yang mengherankan tentang kemegahan salib, bahasa Arab, hal 40, menulis pula demikian. Bagaimana mungkin seorang manusia jadi suci di sisi Tuhan? Jawabnya ialah hal ini hanya mungkin dengan penebusan dosa oleh Yesus, iaitu kepercayaan bahawa Yesus mati di palang salib, bukan dengan jalan lain dan bukan pula dengan Injil lain. Kalau iman kita ternyata salah, maka ini bererti bahawa seluruh kepercayaan Kristian akan nyata salah pula. Kita pun mengakulah bahawa agama Kristian akan hancur luluh, habis inti dan sarinya kalau kepercayaan pertama dan utama ini tidak dipertahankan. Dan orang Islam tidak dapat menerima kepercayaan karut seperti ini. Pertama, kerana Al-Qurannya telah mengatakan bahawa Isa Al-Masih tidak mati di kayu salib, melainkan orang lain yang disamakan Allah menyerupai dia. Kalau dia percaya pula sebagai kepercayaan Kristian itu, kufurlah dia, keluar dari Islam. Tapi oleh kerana faham agama tidak dapat dipaksakan dengan kekerasan, orang Kristian dipandanglah sebagai ahli kitab. Di zaman Islam mencapai puncak kemegahan dan kekuasaannya, tidaklah ada paksaan kepada orang Kristian supaya masuk agama Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, tidaklah dibunuh atau ditembak. Pandangan seorang Muslim yang mengerti agamanya tentang kepercayaan itu. 1. Pertama, oleh kerana kita orang Islam sejak permulaan mempelajari sifat-sifat Allah, sudah diwajibkan memakai akal, nescaya diperhentikan terlebih dahulu perjalanan akal baru dapat menerima kepercayaan itu. Sebab menurut akal, Tuhan Allah Maha Pencipta alam ini mestilah mengetahui akan keadaan segala sesuatu dan Maha Bijaksana, mengetahui yang telah terjadi dan yang akan terjadi,
Mustahil menurut akal yang waras bahawa Allah itu jahil, apatah lagi bimbang dan ragu-ragu di antara dua sifatnya, iaitu kasih dan adil. Seakan-akan setelah dia menjadikan Adam, tidak diketahuinya apa yang akan diperbuat oleh makhluk yang dia jadikan itu. Dan setelah dia membuat dosa, melanggar larangan, tidak boleh dia tahu bagaimana cara melakukan kedua sifatnya, kasih dan adil. Sampai dia bingung beribu-ribu tahun lamanya, sampai hatinya amat duka cita dan menyesal menjadikan manusia yang telah banyak dosa itu. Tetapi memang orang Kristian sendiri mengakui terus terang bahawa kepercayaan ini tidak dapat diterima oleh akal mereka. Oleh sebab itu, maka menjadi dasarlah, menjadi pokok dalam iman mereka bahawa iman yang sebenarnya itu ialah yang akal mesti ditundukkan kepadanya. Kedua, lantaran akal itu mesti ditundukkan kepada kepercayaan yang telah disusunkan demikian rupa, tentu penganut percayaan ini wajib membenarkan hal yang tidak masuk akal, bahawa Allah pencipta seluruh alam masuk ke dalam rahim seorang perempuan yang hidup dalam bumi kecil ini. Bumi ialah sebuah di antara berjuta-juta bintang dalam satu galaksi, keluarga bintang-bintang yang di bawah takdir Allah, sehingga bumi ini hanya laksana sebuah pasir kecil saja di tengah-tengah berjuta-juta bintang itu. Kemudian pencipta alam ini menggabung ke dalam anak dalam kandungan itu, lalu lahir sebagai manusia, makan dan minum, tidur enak dan berjalan, masuk jamban, berak dan mandi. Dan dia bernama anak manusia sebab ibunya perempuan, dan dia bernama anak Allah sebab dia adalah Allah sendiri. Kemudian anak manusia, anak Allah dan Allah itu ditangkap lalu mengeluh seketika disalib. Maka pada jam 3 berserulah Yesus dengan nyaring suaranya, katanya, "Eloi, Eloi, lama sabakti," yang diterjemahkan artinya, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan daku?" Markus 15:34. Kalau memegang teguh ucapan Yesus ini, teranglah bahawa Tuhan Bapa yang telah menjelma dalam diri Yesus sejak dia masih dalam kandungan Maryam, sehingga Yesus Tuhan yang sempurna kerana Tuhan menjelma dalam dirinya, dan manusia sempurna sebab dia dikandung ibu sebagai manusia di saat yang genting itu, di saat dia akan mati. Tuhan itu telah meninggalkan dia dan dibiarkan menghadapi maut sendirian. Kalau saudara seorang yang bukan Kristian, mesti begitulah kesan yang tinggal dalam akal saudara membaca ayat ini. Kerana kalau saudara memikirkannya, saudara tidak akan tenteram memegang kepercayaan itu. Ketiga, apa yang dibimbangkan, diragukan, disesalkan oleh Tuhan sekian ribu tahun sudahlah digenapkannya. Dosa manusia yang diwariskan oleh Adam telah ditebus oleh Tuhan sendiri dengan menjelma jadi anak. Tetapi anak memanggil-manggilnya, kerana di saat genting itu dia pergi meninggalkan anak yang dikorbankan itu, menurut pengakuan anak itu sendiri, sebagai tersebut dalam Injil. Tetapi setelah penyaliban itu berlaku dan selesai, sudahlah bebas seluruh manusia dari dosa. Sudahkah bebas manusia dari seluruh dosa?